Kewarganegaraan digital merupakan satu norma peraturan dan sikap kebertanggungjawaban terhadap penggunaan teknologi dengan betul dan beretika. Bukan itu sahaja, kewarganegaraan digital panduan terhadap setiap perbuatan dan tindakan kita ketika berada dalam ruang maya. Apa itu hak digital? Hak digital merupakan hak yang perlu ada pada setiap individu untuk mengakses digital dengan menggunakan komputer, telefon bimbit atau peranti elektronik lain dengan bantuan rangkaian telekomunikasi untuk mengakses digital. Untuk apa hak digital diwujudkan? Hak digital adalah untuk mengelakkan jurang digital yang berlaku dan mewujudkan penggunaan rangkaian yang betul dalam kalangan masyarakat sebagai satu keperluan bersama yang dimiliki oleh semua manusia. Walau bagaimanapun, teknologi sering disalahgunakan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa kepada kemudaratan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Setiap negara membangunkan piagam hak digitalnya yang tersendiri. Sementara itu, Kesatuan Eropah (EU) mencadangkan agar rangka kerja berkaitan dengan hak untuk perlindungan data pribadi dapat diseragamkan. Seterusnya adalah jenis-jenis hak digital. Yang pertama, hak untuk mendapat akses internet secara sama rata. Hak yang kedua, hak kebebasan bersuara, mendapatkan maklumat dan komunikasi. Hak yang ketiga, mendapat perlindungan privasi dan data maklumat. Hak yang keempat, perlindungan terhadap kanak-kanak bawah umur. Dan hak yang kelima, harta intelek. Semua orang seharusnya memiliki kebebasan untuk mengakses internet tanpa mengira latar belakang, lokaliti ataupun kedudukan geografi mereka. Hak yang kedua iaitu hak kebebasan bersuara, mendapatkan maklumat dan komunikasi. Semua pengguna media sosial perlulah bijak berkongsi maklumat, menyebarkan maklumat agar tidak timbul kesalahfahaman antara pengguna lain. Tak pasti, jangan kongsi. Semua pengguna media sosial juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang kecaman yang berbentuk negatif seperti body shaming. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233 (1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebagai info tambahan, pihak kerajaan juga boleh menyekat laman web atau rangkaian sosial yang merupakan pelanggaran hak untuk berkomunikasi dan pergaulan bebas atau menapis kandungan yang bertentangan dengan kebebasan bersuara dan maklumat. Hak yang ketiga iaitu perlindungan privasi dan data maklumat. Privasi adalah hak pribadi anda yang anda tidak mahu didedahkan kepada orang lain. Jika didedahkan tanpa kerelaan, berkemungkinan akan memberi impak negatif kepada diri anda seperti trauma dan tekanan mental. Pada dasarnya, Perlembagaan Persekutuan tidak mempunyai sebarang peruntukan spesifik mengenai hak privasi. Berbanding dengan negara lain, Malaysia masih tidak mempunyai sebuah akta atau peruntukan undang-undang yang spesifik mengenai perlindungan hak privasi ini. Namun, ini tidak bermaksud tiada tindakan yang boleh diambil kepada mana-mana pihak yang melanggar hak privasi anda.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa langkah untuk melindungi data pribadi dan privasi Anda. Yang pertama, dapatkan rangkaian persendirian Maya. Yang kedua, pasangkan perisian antivirus pada peranti Anda. Yang ketiga, menggunakan kata laluan yang kukuh dan berbeza bagi setiap akaun dalam talian. Yang keempat, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi. Dan yang terakhir, sentiasa mengemaskini aplikasi dan sistem perisian peranti Anda. Hak yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan kanak-kanak di bawah umur. Kerajaan bukan sahaja memastikan perlindungan kanak-kanak di internet seperti dalam kes pornografi kanak-kanak, tetapi juga memastikan bahawa syarikat menyediakan cara untuk menjamin akses selamat tanpa melanggar hak kanak-kanak. Sebagai contoh, YouTube menyediakan saluran bagi kanak-kanak dan juga orang dewasa. Kanak-kanak tidak digalakkan untuk melayari laman web seperti orang dewasa. Pihak YouTube telah menyediakan cara untuk ibu bapa membuat tetapan YouTube agar kanak-kanak tidak dapat membuka dan menonton video-video pornografi. Pengarah mesti dijamin pengiktirafan karya seni mereka atau sastra mereka dan hak untuk diberikan imbuhan untuk penggunanya, sambil menjamin akses percuma kepada karya yang sudah berada dalam domain awam. Kerajaan Malaysia juga turut menitik beratkan mengenai kewarganegaraan digital melalui inisiatif yang diperkenalkan iaitu My Digital. Antara hasrat kita menjelang tahun 2025 ialah semua pelajar mendapat akses kepada pembelajaran dalam talian, 80% perkhidmatan kerajaan dalam talian daripada peringkat awal ke akhir. Semua kementerian dan agensi menyediakan kemudahan pembayaran tanpa tunai dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang ekonomi Malaysia akan menikmati peluang yang lebih besar untuk membangun dan berkembang pada peringkat domestik, serantau, bahkan global melalui pulangan daripada pendigitalan. Jelasnya, inisiatif yang diperkenalkan ketika pelancaran My Digital dan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia hari ini akan dilaksanakan melalui kerjasama kerajaan, swasta dan rakyat. Menjelang 2030, Malaysia disasarkan untuk menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Ujar Datuk Seri Mustapa, sasaran ini amat bertepatan dengan kekuatan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan berbilang bangsa serta tenaga kerja yang mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam menjayakan visi ini, tumpuan adalah mewujudkan perniagaan celik digital serta berjaya mengendalikan perkhidmatan dari peringkat awal ke akhir serta memacu inovasi yang berupaya untuk mengubah industri. Ujarnya, perniagaan akan dapat memanfaatkan pasaran yang lebih meluas melalui pendigitalan selain meningkatkan ancaman dan cabaran digital. Yang pertama, berlakunya jenayah cyber. Penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahawa pengguna tidak dapat mengawal tingkah laku mereka sendiri apabila mereka menggunakan teknologi. Aktiviti jenayah berkaitan dengan teknologi menerusi internet seperti penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, capaian secara tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah, pengintipan, judi cyber, skim cepat kaya, pornografi dan lain-lain. Ancaman dan cabaran mencuri maklumat atau data penting dan menghantar kod jahat atau virus bagi mengganggu sistem rangkaian komputer lain. Ancaman dan cabaran yang ketiga iaitu wujudnya plagiarism dalam pendidikan. Dengan adanya teknologi yang canggih, kebanyakan tugas yang memerlukan kemahiran tertentu telah diselesaikan oleh komputer. Golongan belia kini menjadi lebih malas dan kehilangan kemahiran-kemahiran tertentu dengan meningkatkan kebergantungan kepada komputer. Kebiasaannya, assignment yang diberikan oleh lecturer akan menjadi lebih senang hanya copy and paste hasil karya orang lain tanpa mengubah maksud dan perkataan dalam petikan asal.
Keadaan ini akan melahirkan seorang mahasiswa yang tidak berkualiti. Saya sebagai pengguna digital, saya berharap agar kerajaan menyediakan rangkaian 5G di luar bandar, terutamanya di kawasan pedalaman Sabah. Keadaan ini mampu membantu pelajar-pelajar di luar bandar untuk akses kepada digital. Saya merupakan salah seorang pengguna digital yang tinggal di luar bandar. Saya mengalami kesukaran untuk mengakses internet, terutamanya untuk mengikuti kelas online, menghantar assignment, serta menyiapkan forum yang mempunyai satu deadline yang ditetapkan oleh lecturer. Saya berharap pihak kerajaan mampu menangani masalah ini agar tidak wujud jurang digital antara bandar dan luar bandar. Saya juga berharap pihak kerajaan mampu menangani isu buli cyber seperti markau scammer, body shaming dan lain-lain. Buli cyber ini akan menyebabkan seseorang individu berasa tertekan, stres dan depresi.